Saya difahamkan ada jemaah yang terjejas disebabkan ujian banjir ini. Kita mendoakan mudah-mudahan Allah Ta'ala pemudahkan segala urusan mereka. Allah Ta'ala kurniakan ketabahan dalam jiwa mereka. Allah kurniakan kelapangan dan kemudahan kepada mereka. Hati yang tenang, hati yang reda, hati yang yakin, hati yang syukur, hati yang sabar, hati yang pasrah dan berserah kepada ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan hati yang dipenuhi dengan rasa sangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sentiasa bersikap positif dengan apa yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka memandang ujian ini merupakan hadiah yang besar daripada Allah untuk meninggikan darjat mereka, meningkatkan martabat mereka di sisi Allah, membesarkan pahala mereka dan mengagungkan ganjaran mereka bagi mengumpul bekalan menuju hari esok. Dan mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa mereka, memaafkan segala kesalahan dan kesilapan mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi kita yang tidak terjejas dengan banjir ini, kita mengambil pelajaran bahawa subhanallah, semua ini milik Allah. Apa yang kita miliki, kita tidak boleh angkuh, kita tak boleh sombong, kita tak boleh takabur, ya, kerana bila Allah bagi, Allah boleh tarik serta merta sekelip mata. Jadi apa yang kita miliki bukan milik kita, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam keadaan kita terjejas, dalam keadaan walaupun kita tidak terjejas, tapi kita muhasabah, ya Allah, apa yang aku miliki ini, kalau Allah nak tarik, walaupun aku duduk rumah yang tak banjir pun, kalau Allah nak tarik, tetap boleh tarik, ya. Baik. Pada pengajian yang lepas kita dah mulakan pada bab yang pertama. Hari ini kita tiba pada hadis yang ke-8, kalau tak silap saya. Yang panjang kan, hadis yang paling panjang dalam bab ni. Kenapa paling panjang? Sebab dia paling tepi inci. Paling tepi inci menceritakan tentang Rasulullah. Kenapa tepi inci? Sebab yang menceritakan tu memang orang yang mempunyai photographic memory, ya. Photographic memory. Pada zaman dahulu tak ada kamera, tak ada apa kan. Orang-orang yang memiliki akal seperti photographic memory. Apa itu photographic memory? Orang yang tengok suatu perkara, dia dapat tangkap dengan kuat dalam fikirannya. Jadi zaman dahulu orang-orang seperti ini, dia mempunyai kepakaran yang seperti itu. Mereka mempunyai profession yang tertentu dalam mengenal pasti jenayah ataupun nak mengenal pasti tokoh-tokoh tertentu. Apabila mereka dihantar delegasi keluar, orang luar kata, bagaimana bentuk raja kamu, katakan. Jadi orang yang photographic memory ini, yang ada dalam delegasi itu, akan beritahu mukanya begini, dan orang sana boleh lukis. Bila dia lukis, nanti orang tu tengok betul tak seperti mana tokoh tersebut. Ini photographic memory. Pada zaman dahulu, orang-orang seperti ini memang digunakan untuk tujuan itu. Dia pergi suatu orang Arab ni, mereka pergi sampai ke negeri China. Kalau orang Cina nak tengok siapa tokohnya, maka mereka akan bagi tahu, mereka akan lukis, ya. Dan salah seorang yang mempunyai kepakaran tersebut pada zaman Rasulullah adalah anak tiri Nabi SAW sendiri. Anak tiri Rasulullah sendiri, ya, namanya Abu Halah, Ibnu Abi Halah namanya. Ibnu Abi Halah. Beliau anak kepada Siti Khadijah daripada suami yang sebelumnya. Suami yang sebelumnya meninggal. Suami Siti Khadijah yang sebelumnya meninggal, barulah beliau menikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi daripada suami lama itu ada anak. Suami lama tu namanya Abu Halah. Jadi anaknya ini nama Ibnu Abi Halah. Nama dia Abu Abdillah. Digelar sebagai Abu Abdillah.
Jadi Ibnu Abi Halah ini dengan Siti Fatimah kira adik-beradik tiri. Adik-beradik tiri. Dan anak-anak Siti Fatimah anggap Ibnu Abi Halah ni sebagai pakcik mereka, uncle mereka. Ya. Baik, kita lihat muka surat 9. Dan kita akan lihat bagaimana beliau meriwayatkan berdasarkan photographic memory beliau. Ya. Haddatsana, ini telah mengkhabarkan kepada kami Sufyan bin Waqi' haddatsana daripada Juma'i bin Umar bin Abdul Rahman Al-Ijli secara imla dari kitabnya berkata, akhbarani, seorang lelaki telah khabarkan kepadaku seorang lelaki daripada Bani Tamim daripada keturunan Abi Halah. Abi Halah merupakan suami kepada Sayyidina Khadijah yang digelar dengan Abu Abdillah. Daripada Ibnu Abi Halah daripada Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada pakcikku sebelah ibu, yakni Hind bin Abi Halah. Ibnu Abi Halah tu namanya Hindun. Orang zaman dahulu Hindun ni unisex, boleh guna untuk lelaki, boleh guna untuk perempuan. Ya. Yang ni Hindun bin Abi Halah. Hindun kat sini bukan perempuan, lelaki. Zaman tu Hindun untuk lelaki pun guna, untuk perempuan pun guna. Ada sahabiah pun nama Hindun, isteri Abu Sufyan. Hindun radhiyallahu anha, isteri Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Ada yang saya jumpa nama yang digunakan pada zaman dahulu untuk lelaki, tapi sekarang digunakan untuk perempuan. Salamah pun nama lelaki. Tu maksudnya zaman dahulu Salamah ni nama lelaki biasanya. Sekarang orang guna untuk nama perempuan. Nama lain Maisarah. Maisarah dulu guna untuk nama lelaki. Sekarang nama anak kita Siti Maisarah. Jadi yang bersama Rasulullah dalam perniagaan Siti Khadijah kan, waktu Nabi SAW berniaga ke Syam, siapa namanya? Ada seorang yang bersama Rasulullah membawa perniagaan Siti Khadijah ke Syam ni sebelum bernikah. Namanya Maisarah. Maisarah ni pembantu Siti Khadijah, lelaki. Jangan kita fikir, Rasulullah pergi dengan Maisarah. Sudah. Lelaki tu, Maisarah tu. Baik. Hindun bin Abi Halah ni yang mempunyai photographic memory, dipanggil Al-Wasaf dalam bahasa Arab. Al-Wasaf maksudnya orang yang kuat dalam mensifati sesuatu perkara. Kena kuat memori dia. Jadi yang datang kepadanya ni cucu Rasulullah bernama Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan bila dah tumbuh membesar, beliau jumpa dengan pakcik dia, nak refresh tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ketika Rasulullah wafat, Sayyidina Hasan berumur 6 tahun. Jadi 6 tahun ni tak berapa nak tangkap sangat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih kecil lagi, 6 tahun. Adiknya Sayyidina Husain umur 5 tahun ketika baginda wafat. Jadi tak banyak yang mereka dapat capture kehidupan mereka mengenai Rasulullah. Jadi mereka apabila menginjak dewasa, Sayyidina Hasan berjumpa dengan pakciknya untuk nak refresh balik. Maksudnya nak belajar Syama'il maksudnya. Macam mana hari ni kita belajar Syama'il, Sayyidina Hasan sendiri nak belajar Syama'il daripada pakciknya. Sebab pakciknya sudah dewasa dan lebih tangkap berkenaan dengan diri Rasulullah, personality Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Aku bertanya kepada pakcikku sebelah ibu, Hind bin Abi Halah, yang merupakan orang yang pakar dalam menyifatkan tentang sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berharap bahawa beliau akan menyifatkan kepadaku yang boleh aku bergantung dengannya. Bergantung sini berpaut supaya hatiku berpaut lebih kuat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebab semakin jelas sifat-sifat baginda, semakin kuat pautan dengan baginda.
Jadi cucu baginda sendiri nak kuatkan pautan dengan baginda SAW melalui mendengar penceritaan sifat-sifat baginda, penceritaan syama'il baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang boleh aku bergantung dengannya melalui sifat-sifat baginda SAW yang beliau ceritakan kepadaku. Maka beliau berkata, di sini bermulanya penceritaan Hindun bin Abi Halah mengenai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang yang bertubuh besar. Bertubuh besar maksudnya sasa, ya. Agung dan mulia, yakni berjiwa besar dan berwibawa. Badan baginda ni badan yang sasa, badan yang sasa dan bidang. Jadi badan baginda ni lihat saja dapat lihat secara zahirnya keperkasaan dan kekuatan badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada bentuk tubuh badan sudah nampak kewibawaan dan kejantanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajah baginda sallallahu alaihi wasallam bersinar-sinar seperti sinaran bulan di malam purnama. Wajah baginda ini memang sentiasa disebutkan oleh para sahabat mempunyai sinaran, pancaran cahayanya. Tapi kita jangan bayangkan macam mentol pula, macam spotlight ke. Yang sesuai dengan kemanusiaan maksudnya. Pancaran cahaya yang sesuai dengan kulit seorang manusia. Baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang yang lebih tinggi daripada orang yang rendah dan lebih rendah daripada orang yang terlalu tinggi. Yang ini baginda mempunyai ketinggian yang average daripada kalangan kaumnya. Seperti mana yang saya sebutkan, kajian daripada Syekh Ali Jumaah, ketinggiannya adalah 190 cm lebih kurang. Itu average pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertubuh sedang, yakni baginda tak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus kedengking, badannya sedang. Baginda sallallahu alaihi wasallam memiliki kepala yang besar. Kepala yang besar ini sesuai dengan bidang badannya itu. Bahunya bidang, badannya memang bidang luas. Jadi disebut kepala besar maksudnya sesuatu yang sesuai dengan badannya juga yang bidang itu yang besar, ya. Rambutnya bergelombang, maksudnya ikal mayang, ya. Rambut baginda SAW ini tidak terlalu lurus kaku dan tidak terlalu kerinting bergulung, tetapi di pertengahannya, iaitu berombak, ya. Dia ikal mayang, beralun, maksudnya beralun. Dia tidak kerinting, tidak terlalu lurus, tapi beralun. Apabila baginda SAW menyikat rambutnya, maka baginda SAW akan membelah rambutnya menjadi dua. Ini rambut disikat belah tengah. Jika tidak, jika tidak menyikat, maka baginda SAW akan membiarkan hujung rambutnya menutupi daun telinga. Dibiarkan menghurai ke belakang sampai menutup telinganya, ya. Rambutnya bersih putih, yakni disikat dengan rapi sehingga nampak kemas dan bersih. Kerana baginda selalu meminyaki rambutnya. Baginda sangat meminyaki rambutnya, jadi nampak bersih putih, rapi. Dahinya luas, sesuai dengan bentuk tubuhnya, saiz kepalanya, dahinya luas. Ini menandakan keluasan fikiran baginda sallallahu alaihi wasallam, kebijakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahi yang luas menunjukkan mempunyai kadar saiz otak yang luas. Kadar saiz otak yang luas mempunyai pemikiran yang luas. Kalau tak percaya, tengok Google. Saya dah tengok dah. Saintis kata memang jendul yang luas ni dia berkait dengan pemikiran, kebijakan, ya, secara umumnya. Kalau ada pengecualian, adalah pengecualian, tetapi kebiasaannya orang yang berkepala luas ni fikiran dia luas.
dahinya luas, keningnya nipis halus, cantik ya. Kening Nabi SAW dan lebat sebenarnya. Kening nipis halus tapi lebat ya. Dalam hadis yang lain menyebutkan lebat. Nipis ni maksudnya dia tak terlalu tebal macam ni, dia nipis, halus. Dia kemudian tajam di hujungnya. Dan panjang sempurna, tidak bersambung, yakni terpisah di antara kedua-dua keningnya. Antara dua kening baginda SAW tidak bercantum, ada pemisah. Kan ada orang yang bercantum kan, baginda SAW tidak bercantum, di tengah-tengah ada kulit lagi nampak. Di antara kedua-dua keningnya terdapat urat yang terkeluar ketika marah. Para sahabat dapat tahu Rasulullah dalam keadaan marah kalau ada keluar urat di tengah-tengah kening, dua kening Rasulullah SAW ada keluar urat. Keluar urat sini sampai ke atas. Kalau baginda tak bersuara pun, para sahabat dapat mengetahui yang baginda dalam keadaan marah dengan sesuatu perkara. Ada sesuatu yang tidak disenangi oleh Rasulullah SAW, urat itu akan naik. Jadi para sahabat akan act accordingly. Kalau ada suatu perkara yang berlaku dan tengok Rasulullah marah, para sahabat akan act accordingly. Maksudnya mereka akan bertindak mengikut apa yang mereka faham tentang gesture yang diberikan oleh Rasulullah SAW tersebut. Hidungnya mancung, yang memiliki cahaya yang memancar di atas kemuncak hidungnya pun nampak ada cahaya. Sekali lagi, jangan terfikir macam spotlight, mentol lampu. Sesuai dengan kemanusiaan. Saya selalu nampak guru saya, hidungnya nampak macam pantulan cahaya, cahaya terpentul. Cuma Nabi SAW kalau tak ada cahaya daripada atas pun memang ternampak seperti dipantulkan cahaya. Mula-mula saya belajar hadis ni pun saya tak faham ni, cahaya di hidung. Kemudian salah seorang guru saya ni yang mengajar tajwid, dari riwayat Hafz Al-Quran, saya tengok sekali bercahaya. Memang agaknya pantulan mana, wajahnya putih bersih, dan nampak pantulan, nampak bercahaya hidungnya, kan saya faham ya. Sehingga sesiapa yang tidak mengamatinya dengan teliti akan menyangka bahawa puncak hidungnya lebih mancung kerana melihat cahaya sahaja. Sebab cahaya itu kelihatan di hidungnya. Jadi seorang yang tak mengamati dengan betul tak dapat nak agak macam mana figure sebenar hidung tersebut, sebab cahaya itu. Janggutnya tebal dan panjangnya itu sehingga mencecah atas dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Maksudnya kalau Rasulullah menggerakkan mulutnya, para sahabat dapat lihat bagaimana janggut tersebut bergoyang, seperti mana dalam hadis yang lain. Janggut itu bergoyang kalau Rasulullah terkumat kamit membaca sesuatu pada mulutnya ya. Kedua-dua pipinya rata dan halus. Rata dan halus ni maksudnya dia tak ada tempat menggerutu, tak ada jerawat, tak ada tempat berlubang, tak ada tempat berkedut, berkerut, berlipat ya, tak ada bekas chicken pox ya. Licin. Sehingga dalam hadis yang lain tu, kalau air dituang atas wajah Rasulullah, dia terus menggelusur ke bawah. Macam daun keladi. Dia tak ada kawasan yang boleh menakung air, menadah air. Dia terus tergelusur ke bawah. Licin. Flawless. Bahasa moden, flawless wajah Rasulullah tu. Tak perlu nak edit lagi dah. Memang baginda flawless. Mulutnya lebar. Ini menandakan kefasihan percakapan dan pertuturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mulutnya lebar itu serasi dengan bentuk wajahnya. Ini wajah baginda SAW dan juga saiz kepalanya dengan bidangnya, bidang bahu Rasulullah sesuai, fit, appropriate, suitable. Giginya agak jarang, yang jarang itu bahagian depan, atas dan bawah. Bahagian dua yang depan dia ada gap kecil, menambahkan lagi kecantikan dan ketampanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sisi orang Arab, memang orang yang memiliki gigi yang jarang depan dipandang sebagai suatu tanda kecantikan. Rasulullah lahir dan semula jadi begitu giginya. Tapi orang Arab jahiliyah, mereka buat operation untuk nak dapatkan gigi jarang. Bila Rasulullah dilantik menjadi Nabi dan wahyu datang, Rasulullah melarang perbuatan tersebut. Bagi kata laknat Allah ke atas orang-orang yang mengikis giginya untuk nak dapat pelubang. Melainkan orang yang dah memang semula jadi Allah ciptakan seperti Rasulullah, itu tak mengapa. Kerana jika dia mengikis untuk dapatkan lubang di tengah dua giginya, itu termasuk dalam mengubah kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah dah ciptakan rapat, dah begitu. Bukan cacat pun kalau rapat, bukan kecacatan. Kalau kecacatan itu kalau herot-berot giginya ada terkesana, terkesini, terkeluar sana, terkedalam sini, itu pakai bracing, braces ya. Jadi braces itu tidak mengubah kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Hukumnya harus. Sebab apa? Sebab nak betulkan balik tempat yang asal kejadian. Biasa kejadian sempurna kan. Tapi jika dilahirkan dalam keadaan herot-berot, ulama mengatakan tidak mengapa untuk pakai braces ataupun bracing. Bulu dadanya halus. Baginda ada bulu dada yang halus daripada tengah sampai ke pusat. Itu tempat jahitan oleh malaikat Jibril AS dalam peristiwa pembelahan dada. Baginda SAW mengalami operasi pembelahan dada sebanyak 4 kali dalam hidupnya. Ya. Jadi di tempat jahitan tersebut, bila sebut jahit, kita jangan bayangkan malaikat Jibril bawa jarum jahit. Jibril ni ciptaan cahaya. Tu cukup dengan jarinya, dah terkatup. Zaman sekarang orang operation guna cahaya. Kanser guna laser cahaya. Malaikat Jibril lebih hebat daripada laser tu lagi. Baginda malaikat Jibril daripada ciptaan cahaya yang berunsur nur yang tinggi, lebih hebat daripada laser. Cukup tangannya begitu saja lalukan tempat yang terbelah tersebut. Dibelah itu dikeluarkan jantung Rasulullah, dikeluarkan jantung untuk dibasuh di dalam air Zam-Zam. Sebab tu saya tekankan sejak pengajian yang lepas bahawa apa sahaja ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ianya dialami secara real oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ianya menjadi pengalaman peribadi Nabi SAW, ataupun ia menjadi identiti dan jati diri Nabi SAW itu sendiri. Contohnya Rasulullah mengajarkan kita untuk tazkiyatun nafs, menyucikan hati. Penyucian hati itu berlaku secara real pada Rasulullah SAW. Dia bukan sekadar baginda ajar sucikanlah hati. Tak, memang baginda secara physically and bodily. Operation has been done by Jibril alaihissalam to Prophet Muhammad, peace be upon him. Berlaku secara real. Sucikan hati 4 kali. Ketika kanak-kanak, ketika remaja, ketika dewasa dan ketika tua. Fasa-fasa umur baginda sallallahu alaihi wasallam itu. Real ya. Bila Rasulullah kenalkan kita kepada Allah, Allah itu Esa, Maha Esa,
Baginda SAW pernah melihat Allah. Dia pernah melihat Allah tu, yang Maha Esa, Maha Tunggal, yang mana tidak ada seorang makhluk pun yang melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada. Malaikat Jibril AS sendiri tidak pernah melihat Allah. Sampai Sidratul Muntaha saja dia boleh temankan Rasulullah SAW. Malaikat Jibril sendiri tidak pernah melihat Allah. Dan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang lain pun tidak pernah melihat Allah. Ini kan lagi kita semua. Nabi Musa yang kalimullah, yang boleh bercakap direct dengan Allah, adakah dia pernah melihat Allah? Beliau tak pernah melihat Allah. Pernah beliau minta, tapi beliau pengsan, tak dapat nak tanggung menyaksikan cahaya Allah. Ini orang yang boleh cakap direct dengan Allah ni. Nabi Musa pun tak pernah nampak Allah. Ini kan lagi yang lain-lain. Selain daripada Rasulullah, melihat Allah hanya berlaku di dalam syurga sahaja. Baik Nabi, Rasul, wali-wali Allah, para sahabat Nabi, alim ulama, orang-orang soleh hanya dapat melihat Allah ketika berjaya masuk ke dalam syurga. Dalam syurga Allah mengizinkan untuk melihat Allah. Allah membuka hijab yang menutupi kita. Ya. Dan malaikat sendiri tidak diperuntukkan syurga baginya. Maka malaikat pun tidak dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini untuk orang yang berjaya daripada kalangan hamba-hamba Allah yang jadi manusia di dunia ni, yang alami ujian di dunia ni, dan dia bertahan dengan keimanan dia sehingga di hari akhirat dia berjaya masuk ke dalam syurga. Dan setinggi-tinggi nikmat di dalam syurga adalah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah simpan itu sebagai yang teristimewa. Ya. Di padang mahsyar pun ketika perhisaban kita tak dapat melihat Allah. Ketika perhisaban satu-satunya makhluk yang dapat melihat Allah hanya Nabi SAW. Kerana beliau pemilik maqam mahmud dan menjadi wasilah antara Allah dan sekalian makhluk. Hanya Nabi SAW. Para Nabi-Nabi yang lain semua tak dapat jadi jurucakap. Mereka tak berani. Dan bahkan mereka bukan kedudukan mereka. Bukan kita tak minta tolong. Manusia minta tolong daripada Nabi-Nabi yang lain. Kata Nabi-Nabi yang lain, aku tak dapat bercakap dengan Allah. Aku sendiri takut dengan diri aku. Lepas ke tak lepas hari ini. Itu tara Nabi tu di hari hisab. Tapi bila jumpa Rasulullah, Rasul kata, Ana laha. Akulah orangnya. Akulah orang yang boleh bercakap direct dengan Allah. Ya. Jadi nak melihat Allah dalam syurga itulah yang kita dambakan ketika kita menerima tawaran promotion untuk datang ke alam dunia ini, tatkala kita berada di alam roh. Roh saya, tuan-tuan dan puan-puan, ditawarkan promotion itu, tawaran itu adalah peningkatan darjat sehingga dapat melihat Allah. Kerana kita di alam roh, roh kita juga tidak dapat melihat Allah. Roh kita mengenal Allah, tapi dalam keadaan tidak dapat melihat zat Allah Ta'ala. Roh kita sendiri. Satu-satunya roh yang dapat melihat Allah ketika di alam roh adalah roh Nabi Muhammad SAW. Di alam roh, roh kita mengenal Allah. Tapi mengenal Allah kita tu berdasarkan pengenalan kita kepada roh kita masing-masing. Sebab roh kita ni kejadian Allah yang hebat. Kita dapat lihat kehebatan Allah Ta'ala pada kejadian roh kita sendiri. Tapi melihat zat Allah belum lagi. Itu Allah bagi tawaran, siapa yang nak? Kamu dah mengenal Allah, semua dah bercinta. Roh kita semua dah bercinta dengan Allah di alam roh. Cinta yang bercampur dengan kerinduan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa berzikir, sentiasa bertasbih. Alam itu tidak ada ujian. Alam yang kita tak ada masalah dengan menantu kita, dengan anak-anak kita, dengan suami kita. Bayangkan alam yang tak ada problem dengan suami. Bayangkan macam mana alam tu. Tak ada problem dengan suami. Sebab memang tak bersuami ketika tu. Yang ada problem dengan suami ketika kat dunia ni, Allah kata memang macam tu. Sedangkan dia dah lagi tergigit. Sabarlah, sabar. Asiah bersabar. Dengan suami dia dapat tingkatan makam yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Sebab dunia tempat dia dah. Asiah tahu, aku kat dunia ni untuk aku terima ujian. Biarlah suami aku Fir'aun sekalipun. Suami Asiah ni bukan Maulana, bukan tuan guru,
bukan syekh, bukan ustaz, asatizah. Fir'aun tu sejahat-jahat manusia, sezalim-zalim manusia, dia bunuh bayi, dia tak kira, dia tak kisah. Dia sembelih baby, sembelih Bani Israel. Fir'aun mengaku dirinya Tuhan. Dia ada isteri yang di hari akhirat menjadi isteri Nabi SAW. Asia di hari akhirat di dalam syurga bersama Rasulullah. Ini bukan isteri Maulana, bukan isteri Tuan Guru ni. Isteri orang yang terkutuk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Suaminya orang yang terlaknat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Asia relax. Beliau meninggal dalam keadaan tersenyum, puas. Kan dalam riwayat, Firaun kata, mengaku aku Tuhan, keluar daripada agama Musa. Mengaku aku Tuhan. Nope. Tidak sekali-kali. Dan Firaun hukum bunuh. Ketika ditarik saja, tersenyum, puas. Sekejap, umur singkat kat dunia, susah sikit-sikit nak menikmati kelazatan selama-lamanya, infinity, kekal abadi. Jadi kalau orang kata, kenapalah saya ni kena bersabar dengan suami saya, semua hidup ke macam ni? Semua hidup ke? Saya nak kena bersabar dengan suami, saya nak kena bersabar dengan isteri, nak kena bersabar dengan menantu seorang ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang kata jangan kahwin dengan dia, tengok ada problem dengan anak kita. Allah kata, aku ada ciptakan alam sebelum ni, memang tak ada ujian. Kalau kamu petikaikan kenapa alam ni ada ujian, ada nafsu, ada syahwat, terperosok dalam maksiat, dosa, ada syaitan datang goda, dunia datang menggoda, nafsu datang menggoda. Allah kata, aku pernah ciptakan alam roh yang semua tu tak ada. Aku dah memang buktikan aku berkuasa untuk mencipta alam yang sedemikian. Tapi kamu yang terima tawaran, kamu yang nak peningkatan darjat, kamu yang nak melihat aku. Ini tempatnya untuk kamu bermujahadah. Di sini tempat kamu ditimpa dengan ujian, dilanda dengan cubaan dan dugaan. Di sini tempat kamu hadapi pancaroba dan onak duri kehidupan untuk sampai pada aku, untuk melihatku. Ya, baik. Lebar tubuh badannya berisi, yakni berisi yang sedang, ya. Tubuh badan berisi ni maksudnya bagi ni tak terlalu skinny. Dia tak medium, dia ada nampak isi, ada nampak juga isi, dia bukan skinny. Perut dan dadanya rata, yakni selari atau sejajar. Kerana ada orang perut dia terkehadapan, ada orang lah, ya, dia terboroi ataupun terbuncit ke hadapan. Nabi SAW tidak buncit, tidak boroi, rata. Bahkan di bahagian perut Rasulullah tu, sahabat mengatakan kami nampak seperti petak-petak bersusun. Maksudnya Rasul ada six pack. Lepas tu badan baginda sasa, perkasa dan kuat. Jauh di antara kedua-dua bahunya, di sini maksudnya bidang, jauh maksudnya bidang. Yang baginda mempunyai, lelaki apabila bahunya bidang, nampak kewibawaan dia, nampak wibawa. Besar tulang sendinya, ini menandakan kekuatan Rasulullah. Sendi-sendi Rasulullah, siku ni ada sendi-sendi lutut, dan di kawasan jari jemari ni ada sendi-sendi. Ini semua besar-besar, nampak besar. Ini menandakan kekuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tubuh badannya bercahaya, tidak berbulu. Tubuh badan baginda ni kulitnya cerah bercahaya, tidak berbulu. Maksudnya baginda ni bukan jenis yang hairy. Tubuh baginda bukan jenis hairy, ya. Sebab kadang kalau kita tahu orang keturunan Arab, keturunan Indian kan hairy kan,
dadanya dengan lengannya kan hairy kan. Baginda SAW bukan hairy, bukan orang yang jenis berbulu lebat di tangan, di lengan. Cerah maksudnya lebih nampak kan, kulit kan? Lebih nampak kecerahan kulit tu lebih terpampang jelas kan. Ada bulu roma, tapi bulu roma Rasulullah ni halus-halus. Dia lebih nampak bahagian kulit Rasulullah yang cerah itu, cerah bercahaya. Terdapat bulu-bulu halus dari dada sampai pusat seperti satu garisan. Ini saya kata tadi tempat pembelahan dada Rasulullah. Kedua-dua dada dan perutnya tidak berbulu selain tempat yang disebutkan tadi, iaitu dari dada ke pusat. Dari bahagian perut tak ada bulu, bahagian dada tak ada bulu. Hanya daripada tengah-tengah je ada garisan halus sampai ke pusat. Terdapat bulu-bulu halus pada hasta, iaitu siku ke hujung jari. Daripada sini ke sini, di hasta ni panggil hasta. Ada dia tak hairy. Dia bulu-bulu halus, bulu roma yang halus. Panjang pergelangan tangannya. Pergelangan tangan ni, pergelangan tangan ya. Panjang, maksudnya tunjukkan kekuatan baginda. Tebal berisi kedua-dua telapak tangan dan kedua-dua telapak kakinya. Yang ni pun bukan skinny. Tapak tangan baginda ni terasa ada isi. Orang yang bersalam dengan Rasulullah terasa ada isinya. Begitu juga dengan tapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berisi. Panjang jari jemarinya. Jari jemari baginda ni panjang-panjang. Panjang-panjang. Ya. Sudah tentulah cantik ya. Lelaki yang berwibawa seperti ini dan jari jemari yang panjang, sudah tentu kalau baginda menerangkan sesuatu menggunakan jari jemari, pasti dia akan lebih memukau orang yang mendengar kerana jarinya panjang ya. Boleh jadi kalau kita tengok jari jemarinya, kita tertawan tengok jari jemarinya. Sebab jari jemari ni saja boleh memukau jiwa manusia boleh tertawan tengok jari jemari. Jari jemari Rasulullah adalah jari jemari yang tercantik sekali. Lengkungan telapak kakinya tidak menampal ke tanah. Jadi di tapak kaki Rasulullah tu, di bahagian tengah dia ada lengkung ke dalam. Yang lengkungan ke dalam itu apabila baginda berdiri, bahagian itu tidak mencecah tanah. Sebab dia berlekuk ke dalam. Tapak kaki di bahagian tengah tu dia berlekuk ke dalam. Kedua-dua tumitnya halus licin sehingga tidak terkena air. Maksudnya water repellence. Maksudnya begitu. Dia licin. Dia licin, kalau air itu pun dia macam tadi saya kata tergelunsur. Apabila berjalan, baginda SAW akan berjalan dengan mengangkat kakinya, tidak menyerit. Baginda akan angkat satu persatu dengan kemas. Baginda bukan jalan seperti orang malas, seperti orang liat nak bangun, orang liat nak berjalan. Baginda akan angkat macam gaya-gaya orang kawat tu. Tapi jangan bayangkan macam betul-betul macam kawat begitu Rasulullah berjalan. Maksudnya begitu kemas. Sebab Rasulullah orang wibawa. Jadi apabila baginda berjalan pun nampak macam seorang yang sangat tegap sangat tegap. Baginda SAW berjalan dengan sedikit condong ke hadapan dan melangkah dengan tenang. Baginda kalau berjalan, badan baginda akan nampak macam condong sedikit ke hadapan dan melangkah dengan tenang. Panjang langkahnya, iaitu berjalan dengan cepat. Baginda SAW tak jalan tapi baginda langkah angkat dengan kemas dan panjang langkahnya. Apabila berjalan, seakan-akan baginda SAW turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ulama mengatakan ada dua makna di sini. Yang pertama, jalan baginda itu laju, pantas. Jadi seolah-olah baginda ini macam sedang turun daripada tempat yang tinggi.
Orang yang jalan yang tempat tinggi kan dia dibantu oleh ketinggian tersebut, jadi dia lebih laju. Para sahabat nak kejar susah. Kalau mereka nak kejar baginda SAW sedang berjalan, kena laju seolah bumi dilipatkan. Dalam hadis yang lain seperti bumi dilipatkan. Dalam hadis yang ni seperti turun daripada tempat yang tinggi. Dan maksud yang kedua adalah orang yang turun daripada tempat yang tinggi ini, dia perlu angkat kaki dia dengan kemas dan letakkan di tempat yang kemas. Kerana apa? Boleh terjatuh kan? Kalau tak berhati-hati, tempat angkat kaki, tempat letak kaki, seperti itulah, seperti orang yang berjalan daripada tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah. Begitu gambaran yang para sahabat nampak bagaimana corak jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila menoleh, baginda akan memalingkan seluruh tubuhnya, seluruh badannya. Maksud kalau ada orang bercakap di sana, baginda palingkan semua badannya menghadap orang itu. Kalau orang itu daripada arah sana, baginda akan palingkan seluruh badannya menghadap kepada orang tersebut dan berbicara dengannya. Pandangan matanya rendah ke bawah. Mata baginda sentiasa ke bawah. Seorang yang berjumpa dengan Rasulullah akan lihat pandangannya ke bumi lebih banyak daripada pandangannya ke langit. Cuba tengok teks yang berikutnya. Pandangannya ke bumi lebih banyak daripada pandangannya ke langit. Ini menandakan ketawaduan Rasulullah dan orang yang sangat pemalu. Sudahlah wibawa, kemudian pemalu pula tu. Campuran sifat-sifat yang hebat semua himpun pada Rasulullah. Kalau wibawa, baginda lah orang yang paling wibawa dan paling berani sekali. Baginda orang paling berani. Tapi apabila para sahabat menceritakan sifat malu Rasulullah, baginda ni sifat malunya mengalahkan anak dara pingitan. Anak dara yang sekarang dah tak ada dah. Kita tak ada idea apa itu anak dara pingitan. Tak apalah, itu kena tanya nenek kita punya pengalaman dulu-dulu. Kita sekolah British, mana kenal anak dara pingitan. Sekolah Inggeris. Anak dara pingitan ni dia malu sebab dia dipingit, dijaga oleh ibu bapanya, orang yang pemalu kan? Orang pemalu ni Leman datang Minang ni, kau nak tak? Tu pingitan. Mak dia pun kata, tu senyap tu tanda nak lah tu. Rasulullah lebih malu daripada tu lagi, pemalunya Rasulullah tu. Ini bukan saja diakui oleh sahabat, para isteri Rasulullah sendiri. Maksud ini bukan lakonan. Sifat pemalu Rasulullah bukan lakonan. Para isteri pun mengakui sifat malu Rasulullah SAW itu. Ya. Maksudnya kalau isteri sendiri mengaku, kita dapat bayangkan ini real, yang bagi dia seorang yang pemalu. Jadi daripada satu segi, seorang negarawan yang hebat, wibawa, kuat, berani, sasa, perkasa. Kalau bertempur, bagi dia sanggup bertempur. Kalau ada berlaku, dengar-dengar ada orang mencuri kat kota Madinah malam-malam, baginda sendiri akan pacu kuda untuk cari ada tak perompak masuk. Baginda sanggup pergi seorang diri untuk tengok. Kalau ada orang menjerit perompak-perompak, baginda akan terjun di atas belakang kuda dan akan pacu kuda seorang diri. Baginda akan pacu sekeliling kota Madinah untuk cek adakah perompak yang menceroboh kota Madinah. Tapi dalam masa yang sama, pemalu yang amat pemalu mengalahkan anak dara pingitan. Bagaimana kita tak jatuh cinta dengan orang yang seperti ini? Orang yang mendengar personality yang hebat seperti ini, kalau tak jatuh cinta, maksudnya hatinya keras. Ya, maksud kita belajar Syama'an, kita melihat kesempurnaan yang Allah Ta'ala hiasi diri Nabi SAW daripada segenap aspek, daripada segenap sisi. Ya. Jauh pandangannya,
jauh pandangannya, saya nak tengok bahasa Arabnya. Nazruhu ila al-ard atwal min nazri ila sama, jullu nazrihi al-mulahazah. Baik, saya dapat faham daripada bahasa Arab. Kalau daripada terjemahan ni, dia agak samar dia punya maksud sebenar. Tapi saya dapat baca bahasa Arabnya, jullu nazarihi al-mulahazah. Okey, maksudnya baginda duduk begini, kebanyakan pandangan baginda ketika baginda bersama dengan para sahabat, baginda akan banyak tunduk begini, dan mata baginda akan mulahazah, akan melihat begini. Jika tidak ada apa yang dibicarakan, Rasulullah tarbiyah para sahabat melalui pandangan matanya. Mulahazah begini, maksudnya kepala baginda tetap, mata baginda akan keliling melihat para sahabatnya. Kami sentiasa melihat guru kami melakukan seperti itu, iaitu Al-Habib Omar bin Hafiz. Ketika saya belajar di Tarim dulu, kalau waktu belajar, kalau Habib Omar waktu tengah diam, mata Habib Umar kan, kerana beliau belajar hadis, beliau tahu macam mana cara Rasulullah pandang. Sebab tu kadang kalau kita tengok gambar Habib Umar ni, mata dia tengah begitu. Semoga Allah sampaikan kita ke bumi Tarim, insya-Allah. Dapat sampai Darul Zahra, dapat tengok Darul Mustafa, ziarah perkuburan Zambal, tempat makam wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat para habaib, tempat tersebarnya ilmu-ilmu yang hebat di situ, tempat Imam Haddad, boleh ziarah rumah Imam Haddad, ziarah makam Imam Haddad, orang yang kita sambut haulnya setiap tahun di sini. Di sana kita dapat lebih tepi inci, dapat lebih dekat real. Tempat rumah Imam Haddad masih dijaga sampai sekarang, kita boleh masuk tempat beliau tidur. Apabila mengiringi sahabat-sahabatnya berjalan, baginda SAW akan berjalan di belakang mereka. Kerana di belakang baginda, para malaikat akan ikut. Baginda berada di belakang kerana di belakang baginda ada para malaikat yang begitu banyak sekali mengikut. Apabila berjumpa dengan seseorang, maka baginda SAW akan memulakan dengan salam. Tidak pernah seorang pun manusia yang pernah dapat bagi salam lebih awal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak ada seorang manusia pun yang lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang berjaya memberi salam kepada Rasulullah SAW terlebih dahulu, bermakna dia lebih baik daripada Rasulullah SAW. Dan itu tidak mungkin, kerana Rasulullah ada orang yang terafdal, manusia yang terafdal, manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebuah hadis Rasulullah SAW, yang terbaik antara kamu adalah orang yang mula memberi salam. Orang yang terafdal, orang yang terbaik di kalangan kamu adalah orang yang mula memberi salam. Oleh kerana itu, Rasulullah SAW sahaja yang berkesempatan untuk memberi salam yang pertama kepada para sahabat. Selesai hadis itu, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-9, Haddasana. Haddasana ni dalam ilmu hadis, maksudnya dia telah meriwayatkan kepada kami. Kemudian dia sebutkan gurunya. Kemudian daripada dia, siapa yang meriwayatkan, daripada siapa dia siapa sampai kepada Rasulullah. Itu disebut Haddasana. Kadang-kadang dia sebut akhbarana ataupun akhbarani ataupun haddatsani. Ini istilah dalam ilmu hadis. Istilah yang bermaksud telah khabarkan kepada kami, ataupun maksudnya telah memberitahu kepada kami, telah meriwayatkan kepada kami. Itu istilah dalam bahasa, dalam hadis. Haddatsana Abu Musa Muhammad bin Musanna, haddatsana Muhammad bin Ja'far.
Maksudnya Muhammad bin Ja'far ni guru kepada Abu Musa Muhammad bin Musanna, ya. Haddatsana Syu'bah, maksudnya Syu'bah ni guru kepada Muhammad bin Ja'far, ya. Dari Simak bin Harb, maksudnya Simak bin Harb guru kepada Syu'bah, berkata, aku mendengar Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai mulut yang lebar, yakni selari dengan bentuk dan saiz wajahnya, mata putih yang lebar dan tumit nipis, sedikit daging di tumit. Walaupun kita kata tadi berisi tapak kaki Rasulullah, tapi di bahagian tumit tu ada sedikit, ada nipis, bahagian di situ nipis, ya. Syu'bah berkata, aku bertanya kepada Simak, apakah yang dimaksudkan dengan mulut yang lebar? Beliau menjawab, besar mulutnya, yakni selari dengan bentuk wajahnya. Aku bertanya lagi, apakah yang dimaksudkan dengan mata yang lebar? Beliau menjawab, panjang belahan matanya. Aku bertanya lagi, apakah yang dimaksudkan dengan tumit nipis? Beliau menjawab, sedikit daging di tumitnya. Mata yang lebar maksudnya mata Rasulullah ni indah, ya. Mata Rasulullah ni dia agak besar, dia taklah sempit, dia agak besar, indah dan melebar, ya, melebar. Itu maksudnya belahan mata yang lebar. Maksudnya indahlah, tampan, sekacak-kacak manusia, secantik-cantik manusia. Seluruh kecantikan dunia ini Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikutnya, haddatsana Hannad bin As-Sari, haddatsana Absar bin Al-Qasim dari Ash'ath, iaitu Ibn Sawar daripada Abi Ishaq daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, aku melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam di bulan purnama. Ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian berwarna merah. Aku berganti-ganti memandang ke arah baginda sallallahu alaihi wasallam dan memandang ke arah bulan. Maka menurut pemerhatianku, aku dapati bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam itu lebih indah daripada bulan. Orang zaman dulu, bulan purnama ni lambang keindahan, sebab di dalam kegelapan malam ada satu cahaya yang cantik bulatannya, itu lambang keindahan. Tapi Jabir bin Samurah mengatakan Rasulullah lebih cantik lagi, lebih hebat lagi daripada bulan purnama. Dan baginda memakai pakaian merah. Sudah tentu orang yang berwibawa seperti ini apabila pakai pakaian merah, menambahkan lagi kecantikan dirinya. Merah seperti ini, merah yang seperti merun begitu, merah-merah yang kalau ulama Mesir suka warna merah, sebab mereka melihat pakaian yang Rasulullah nampak hebat pada dirinya ada warna merah. Ulama Mesir kalau ada majlis-majlis yang besar-besar, kopiah, dan memang kopiah merah. Ulama Azhar kan, ulama Mesir, kopiah merah, nanti selendang dia pun merah. Kalau kita tengok macam Syekh Ali Jumaah, Syekh Dr. Yusri Jabir, dan syekh-syekh tarikat di sana, kalau berkumpul semua merah, kopiah merah, kadang serban pun merah, selendang pun merah. Itu ada tak gambar? Cuma ini mantan mufti Mesir Syekh Ali Jumaah. Tapi nanti kan, ulama-ulama Azhar kalau mereka berkumpul dan melihat pakai merah, Masya Allah, nampak wibawa.
Tengok ulama Azhar macam ni, bayangkan macam mana Rasulullah pakai merah, lebih hebat lagi. Saya tengok Syekh Ali Jumaat ni pun keturunan Rasulullah. Syekh Ali Jumaat ni keturunan Rasulullah. Bila beliau pakai merah ni, nampak kaliber beliau, wibawa beliau. Kopiah pun merah. Nampak. Hadis yang berikutnya, haddatsana Sufyan bin Waqi', haddatsana Humaid bin Abdul Rahman Ra'isi daripada Zuhair daripada Abi Ishaq, berkata seorang lelaki bertanya kepada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, adakah wajah baginda SAW itu bagaikan pedang? Al-Bara' menjawab, tidak, bahkan wajah baginda itu bagaikan bulan. Maksudnya daripada segi cahayanya, pedang ni sifatnya menggambarkan tajam, tapi bulan ni redup. Wajah baginda ni meredupkan, dia redup. Wajah baginda ni redup dia. Seorang yang pandang wajah Rasulullah, dia meredupkan, menyejukkan mata yang memandangnya. Wajah yang redup, meredupkan, matanya redup, riak wajahnya redup, melihatnya meredupkan mata yang memandang. Hadis yang berikutnya, hadatsana Abu Daud Al-Masahifi Sulaiman bin Salam, hadatsana An-Nadar bin Shumail daripada Salih bin Abi Akhdar daripada Ibnu Syihab daripada Abi Salamah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata baginda Rasulullah SAW berkulit putih, maksud cerah, cerah yang bercampur kemerahan, seperti mana yang kita bincang sebelum ni, seperti diperbuat daripada perak. Maksudnya nak menandakan kecantikan tu. Licin kulit baginda SAW. Rambutnya ikal bergelombang. Hadis yang berikutnya, hadatsana Qutaibah bin Sa'id berkata, akhbarani Lais bin Sa'di daripada Abi Zubair daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Rasulullah SAW bersabda, telah diperlihatkan kepadaku para nabi. Apabila diperlihatkan Nabi Musa AS adalah seperti seorang lelaki daripada kabilah Syanu'ah, iaitu kabilah dari Yaman. Aku melihat Nabi Isa bin Maryam dengan orang yang pernah aku lihat adalah mirip wajah Urwah bin Mas'ud As-Saqafi, itu nama seorang sahabat Nabi. Ada seorang sahabat Nabi, wajahnya seperti Nabi Isa. Dan aku melihat Nabi Ibrahim AS dengan orang yang mirip dengan wajahnya, yang pernah aku lihat adalah kawan kamu ini, iaitu diri baginda SAW sendiri. Nabi Ibrahim tu wajahnya seperti sahabatmu ini, iaitu diri Nabi SAW tu. Sebab Rasul ni kan cicit keturunan daripada Nabi Ibrahim, genetik tu turun, dan wajah Nabi Ibrahim ni mirip wajah Nabi Muhammad SAW. Hanya saja Nabi Muhammad lebih tampan, lebih kacak. Tapi meh-meh itu ada. Meh-meh, Hiras. Aku melihat Sayyidina Jibril AS dengan orang yang pernah aku lihat adalah mirip Dihyah. Yang ini kalau Jibril AS menjelma menjadi lelaki. Kalau menjelma menjadi lelaki, wajahnya mirip seorang sahabat yang tampan bernama Dihyah Al-Kalbi, nama seorang sahabat Nabi. Dihyah ni dijuluk dikenali sebagai seorang yang tampan. Tapi Rasulullah lebih tampan. Rasulullah ni lebih tampan daripada Nabi Yusuf lagi. Tak ada siapa yang dapat mengalahkan ketampanan Nabi SAW. Sebab tu Siti Aisyah kata, kalau perempuan-perempuan yang ternampak Nabi Yusuf tu sehingga terpotong jari jemari mereka kerana ketampanan Nabi Yusuf, kalau mereka bawa di zaman aku dan melihat suamiku Nabi Muhammad SAW, jiwa mereka terpotong-potong, kalbu mereka terhiris-hiris. Hadis yang berikutnya, hadatsana Sufyan bin Waqi' dan diriwayatkan pula oleh Muhammad bin Bashar, makna yang semuanya membawa makna yang sama. Mereka berdua berkata, akhbarana Yazid bin Harun daripada Sa'id Al-Jurairi radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Abu Tufail berkata. Abu Tufail sahabat Nabi yang paling akhir sekali meninggal, paling akhir sekali.
Ketika beliau hidup tak ada siapa sahabat lain. Aku telah melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kini tiada seorang pun yang pernah melihat baginda sallallahu alaihi wasallam di permukaan bumi ini selain aku. Ini semua sahabat dah meninggal, tinggal dia seorang je. Umur pula panjang, 100 lebih. Umur 100 lebih. Sa'id Al-Jurairi berkata, terangkan sifat-sifat baginda Rasulullah SAW kepadaku. Beliau menjawab, baginda SAW berkulit putih, tampan dan badan yang sedang. Hadis yang terakhir dalam bab ini, haddatsana Abdullah bin Abdul Rahman, haddatsana Ibrahim bin Munzir Al-Hizami, haddatsana Abdul Aziz bin Abi Sabit Az-Zuhri, haddatsani Ismail ibn Ibrahim anak saudaraku Musa bin Uqbah daripada Musa bin Uqbah daripada Quraib daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai gigi seri yang renggang. Gigi seri tu yang saya kata gigi depan. Dia ada renggang, gap halus sikit. Apabila baginda SAW bercakap, terlihat seperti cahaya memancar yang keluar di antara kedua-dua gigi serinya itu. Macam ada pantulan cahaya daripada dalam. Selesai bab ini. InsyaAllah pada pengajian yang akan datang kita akan sambung bab yang baru, iaitu yang menceritakan tentang Khatamun Nubuwah, iaitu mohor kenabian yang ada pada badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana ada mohor kenabian pada tubuh badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada seal of the prophet tu ada pada tubuh badan Rasulullah. Itu kita bincang hadis-hadisnya pada bab yang akan datang. Ini ilmu hadis yang kita lihat ada sanad perawi-perawi ni. Dan kelebihan ilmu dan Islam ni antara saya, contohnya tadi hadis yang terakhir tadi, haddatsana Abdullah bin Abdul Rahman. Abdullah bin Abdul Rahman ni adalah guru kepada Imam Tirmizi. Imam Tirmizi ni gurunya, beliau banyak guru, antara yang beliau dengar hadis ini adalah Abdullah bin Abdul Rahman yang menjadi gurunya. Jadi daripada saya sampai ke Imam Tirmizi semua direkodkan. Saya dengar daripada siapa hadis ni, guru saya dengar daripada siapa sampai daripada Imam Tirmizi dengar daripada siapa sampai kepada para sahabat tadi. Inilah dinamakan sebagai ilmu yang bersanad. Nanti kalau ada masa yang akan datang saya sebutkanlah sanad tu. Saya belajar hadis Tirmizi ni daripada siapa guru saya, beliau belajar daripada siapa. Ilmu yang bersanad seperti ini hanya dalam Islam sahaja. Agama lain tak ada ilmu yang bersanad seperti ini. Ini adalah sebagai penjagaan kepada ilmu, supaya kita tahu orang-orang yang kita dengar hadis-hadis ni semua adalah orang-orang yang berwibawa, orang yang tokoh. Dan kita yang belajar hadis ni ianya bersambung, ada cahaya. Bila kita ada belajar ilmu secara bersanad, di situ ada keberkatannya, di situ ada cahaya yang melimpah kepada kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, insya-Allah kita tangguh dulu majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah wal asr.